97 FM. Saya akan teruskan dengan kisah pada tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Malam ini lebih banyak panggilan akan saya jawab. Mungkin ada yang tidak berpeluang untuk hubungi saya. Boleh hubungi saya segera di 669-11897. Tapi saya minta kerjasama tuan-tuan dan puan-puan, pendengar-pendengar sekalian. Kalau ingin hubungi saya, kalau ingin bercerita pengalaman, kisah misteri anda, tolonglah matikan suara radio dan pastikan suara anda jelas kedengaran. 669-11897. Anda juga boleh kirimkan SMS kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Teman Ria 897, Misteri Jam 12, bertemankan saya, Casey. Sebelum saya jawab panggilan anda, ingin saya bacakan kiriman email yang pertama pada tengah malam ini. Dan ini adalah pengalaman ataupun sesuatu perkara yang melanda sebuah keluarga di salah sebuah kawasan di Malaysia. Dan katanya di sini, tolonglah Casey, jangan sebut nama saya yang sebenar, dan perkara ini pun tidak pernah diceritakan kepada sesiapa. Malah pihak berkuasa hanya ketahui orang yang dimaksudkan dalam kisah ini hilang, tak tahu entah ke mana. Tapi secara hakikatnya, saya ingin berkongsi pada Casey dan pendengar Misteri Jam 12. Ini pertama kali kisah ini diketengahkan. Dan Casey, tolong jangan sebut nama saya seperti apa yang tertera di alamat email, sebab saya ingin rahsiakan rahsia peribadi keluarga ini. Abang saya pernah menuntut ilmu daripada ajaran silat yang beliau pernah sertai ikuti. Dipendekkan cerita, setelah abang mengikuti ajaran silat ... ini, kelihatan ada perubahan. Abang semakin lebih bersemangat untuk ke kelas-kelas silat. Malah boleh saya katakan semakin berdiam diri, tidak begitu campur dengan keluarga. Tapi bagus, sebab sebelum ini abang saya kalau keluar mesti duduk di warung. Dia akan sembang dengan teman-temannya, kadangkala sampai 4 pagi baru balik, tidak bekerja dan sebagainya. Jadi pendengar kita yang bernama, saya beri nama samaran lah, Siti bukan nama sebenar, berkongsi tentang abangnya. Apakah unik sangat? Apakah menarik tentang kisah ini? Saya rasa ini pengalaman yang pertama kali saya ketengahkan yang mempunyai jalan cerita sedemikian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para pendengar Ria 897, pernah abangnya dilaporkan hilang, tidak pulang ke rumah selama hampir 3 bulan. Entah ke mana dia hilang. Ahli anggota keluarga cari, teman-teman lain cari, rakan-rakan silat cari, semua tak jumpa abang saya, Casey. Jadi kami buat laporan polis, melaporkan pada pihak berkuasa tentang abang saya yang hilang. Dan abang saya telah pun diletakkan dalam senarai orang yang hilang di Malaysia. 3 bulan, Casey, abang tidak balik, ibu keresahan, ibu kesusahan. Sampailah pada suatu malam ketika saya dengan ibu sedang menonton televisyen, ada orang ketuk pintu rumah. Waktu itu abah dah meninggal dunia. Waktu kami sedang menonton televisyen, orang mengetuk pintu rumah kami jam 10 lebih malam. Ibu menyuruh saya buka pintu. Saya pun bangun dari tempat duduk, menghala ke pintu rumah. Bila saya buka pintu, saya toleh, "Ibu! Ibu!" "Ya, abang." Casey, abang saya pulang setelah 3 bulan tidak pulang ke rumah. Ibu saya tergamam, tak boleh bergerak, menangis menitiskan air mata. Begitu juga dengan saya. Abang masuk, terus menuju ke arah ibu, salam, cium tangan, berlutut dan memeluk ibu sekuat-kuatnya, seerat-eratnya.
Tapi Casey, abang tidak berbual dengan saya. Malah dia berbual dengan ibu. Saya dengar apa yang dia kata membuat menjadi satu tanda tanya kepada diri saya. Pendengar Ria 897. Siti mengatakan abangnya cuma memberitahu, "Dek, kau jaga ibu baik-baik, Dek, Abang dah tak boleh ada kat sini lagi." Jadi Siti terperanjat. Sebelum ini Siti terdengar abangnya mengatakan, "Bu, saya dah tak boleh duduk sini lagi. Saya dah berada di tempat lain. Harap ibu fahamlah permintaan saya." Apakah yang dimaksudkan oleh abangnya? Kemudian abangnya keluar, ibu menangis memanggil-manggil nama abang Siti tapi tidak toleh. Langsung berjalan. Casey, abang saya pulang dalam keadaan pakaian serba putih. Songkok putih, baju putih, kain putih. Berjalan dan seolah-olah wajah abang saya ni berseri-seri nampaknya. Kemudian bila abang keluar dari rumah, Casey, 10 lebih malam, kawasan kampung, tak ada lampu jalan, gelap. Tapi walaupun abang saya dah jalan jauh, saya boleh lihat abang saya. Seolah-olah ada lampu yang menerangi abang saya dari atas. Kemudian ibu saya terus memegang saya. "Biarlah abang kau pergi." Beberapa tahun kemudian, Casey, saya pun dah lupa tentang abang. Kita pun dah hidup macam biasa. Dah tidak duduk kampung lagi. Setelah saya bertugas di bandar, saya mengajak ibu pindah dan tinggal bersama dengan saya. Rumah di kampung dijadikan tempat untuk kami singgah, untuk beristirahat ataupun balik kampung bila tiba perayaan, kata Siti. Dan akhirnya saya teringat, saya tanya pada ibu sebenarnya apa yang berlaku. Mengikut apa yang ibu faham, yang pernah ibu mimpikan berkali-kali tapi ibu tak beritahu saya, abang saya dah ikut orang bunian, Casey. Memang kalau saya beritahu Casey tak masuk akal, susah nak percaya. Ibu beritahu saya pun tak masuk akal, susah nak masuk akal dan susah nak percaya kata-kata ibu. Tapi itulah yang diceritakan pada saya. Saya menyampaikan pada Casey. Abang saya, walaupun masih dalam senarai orang yang hilang dan dicari di Malaysia, dikatakan oleh ibu, abang saya dah pun tidak ada di alam ini, ikut orang bunian. Bagaimana pendengar Ria 897? Apakah yang diperkatakan oleh Siti? Bukan Siti tapi ibunya mengatakan beberapa kali mimpi tapi ibunya rahsiakan sampailah mereka berpindah, Siti pun dah bekerja. Baru ibu mengatakan abangnya sebenarnya ikut orang bunian. Maksudnya ni dah beralih alam, bertukar alam. Alam yang nyata sekarang ini dan alam bunian. Adakah benda sedemikian rupa boleh berlaku? Bagaimana? Apakah anda rasa? Dan abangnya masih lagi dikatakan dalam senarai orang yang hilang. Dan abangnya sebenarnya bukan hilang tetapi telah pun memilih jalan meninggalkan keluarga bersama keluarga yang baru di alam yang lain. Terima kasih pada Siti, pendengar kita dari seberang yang berkongsi peristiwa pengalaman yang cukup menarik. Dan saya rasa ini adalah kisah yang pertama yang mempunyai jalan cerita sedemikian. Terima kasih. 669-11897. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman berikut ini. Dan ada juga mengatakan di Singapura ada beberapa kawasan yang dikesan. Tak tahulah sejauh mana kebenaran. Jangan mudah kita terikut-ikut. Tapi dikatakan beberapa kawasan di Singapura yang dikesan sebagai perkampungan orang bunian. Dan bagaimana kita nak tahu di situ adalah perkampungan orang bunian? Mungkin ada di antara anda tahu, pernah dengar. Mungkin nenek datuk anda pernah cerita, ibu ayah anda mengatakan, oh kalau tempat dia macam ni, ada bauan sedemikian dan sebagainya. Ada mungkin pohon-pohon yang dot ni lah, tak tahulah. Dia katakan, saya pernah dengar orang beritahu saya tapi saya tak ingat. Jadi saya tak berani nak cakaplah tentang perkampungan orang bunian. Apakah mungkin tanda-tanda mengatakan tempat itu perkampungan bunian. Bersama dengan kita Syahidah, apa khabar? Baik, terima kasih. Buat panggilan dari mana ni? Dari Bukit Panjang. Anda pernah dengar kisah tentang orang bunian pastinya Pernah. Dan apa yang anda tahulah daripada orang cerita pada anda semua, ibu dan ayah mungkin, apa yang anda tahu tentang bunian ni?
Saya rasa yang saya tahu dari pengetahuan saya, dunia orang bunian ni adalah sebuah dunia yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia yang kasar lah. Hanya setengah orang yang mungkin ada, kata orang tu, panca indera yang agak istimewa boleh dapat lihat. Tak tahu sejauh mana kebenarannya, tapi ada suatu ketika dulu berapa tahun yang lepas, kita ada macam satu kisah di mana kapal terbang jatuh di kawasan Palembang, tak silap. Langsung tak dengar khabar berita kan, tidak ketemu satu mayat pun. Saya dengar kiranya itu orang-orang tu semua dah tergolong pada orang-orang dunia bunian, kalau menurut yang saya dengar lah. Jadi kapal terbang jatuh terhempas, tapi bangkai kapal terbang tu tak ditemui. Bangkai ditemui, tapi satu mayat pun tak ditemui. Jadi muskil kan. Kata orang tu macam kalau apa macam mana punya naas sekalipun, kalau jatuh ke bumi atau di laut, pasti boleh dapat ketemu kan, mayat ataupun bingkai. Jadi andaian yang diberikan tu mungkin yang penumpang dalam naas itu telah pun diambil oleh orang-orang bunian macam itulah. Jadi pengalaman anda, Syida, tentang apa? Silakan. Okey, waktu tu saya baru pulang daripada majlis makan malam. Jadi waktu saya pulang daripada majlis makan malam tu, saya sebenarnya pandu melalui, masa saya pulang ke Bukit Panjang, so saya harus melalui Mandai Road. Jadi lebih tepat lagi di belakang pusat pembakaran mayat lah. Jadi waktu tu saya pulang, saya keseorangan lah bila saya pandu tu. Jadi pandu saya ternampak seorang penunggang sedang baring bergelimpangan di perhentian bas. Dan motornya dalam keadaan macam baru lepas kemalangan. Jadi saya tak fikir apa-apa. Jadi saya terus pergi ke hadapan, berhentikan kereta. Saya sempat lagi tengok kat rear mirror tu, si bangsa tu masih terbaring lah. Jadi saya call ambulans. Saya call, saya cakap okey, saya nampak begini-begini di kawasan ni lah. Jadi ambulans yang si paramedic ke siapa yang angkat call saya tu kan, dah dapat catat nama saya. So dia tanya, okey sekarang kau pergi kat tempat victim tu, kau tengok dia masih conscious ke tak lah. Untuk macam sementara tunggu diorang datang kan. Jadi saya cakap okey lah, saya kebetulan ada St. John punya pengalaman. Jadi saya tahu sikit-sikit. So saya keluar daripada kereta, saya nak pergi ke victim tu lah untuk buka helmet dia and check whether he's conscious or not. Dah tak ada Casey. Dah tak ada. Saya panik sekejap. Saya cakap, aku takkanlah, apa yang aku nampak tadi kan. Nampak sangat dekat bus stop tu orang tengah terbaring. Habis motosikal dia terbalik. Sempat lagi sebelum saya call ambulans, saya check ambulans saya memang masih ada. Bila saya dah call, saya nak keluar, tengok keadaan si penunggang tu dah tak ada. Motor tak ada, orang tak ada. Jadi saya call ambulans tu. Saya cakap, saya pun tak tahu nak jelaskan pada ambulans tu apa kan. Takut dia orang fikir saya main-main kan. So saya cakap, I don't know how to explain lah. Saya bilang, habis dia kata, what you mean by you tak tahu nak explain? So saya suruh dia panggil orang Melayu ke apa kan. Habis dia kata tak apa, dia orang datang je kat tempat tu untuk periksa. So dia orang datang saya tunggu situ seorang sampai bila datang seorang juga Casey. Habis dah betul diorang tengok tak ada kan. Diorang cakap okey tak apa. Habis orang Melayu tu, yang pakcik Melayu driver, ambulance driver tu cakap okey tak apa, pakcik faham lah. Lepas tu Casey, tahu tak apa, saya terperasan dekat tepi bus stop tu ada tulis signboard fatal accident, minta witness. Saya tak terperasan. Saya lepas pakcik tu cakap, pakcik tu tunjuk saya. Okey, pakcik faham. Saya cakap, pakcik faham apa? Lepas tu dia cakap, okey, anak tengok kat sebelah kereta anak tu ada signboard tu. Habis saya tengok, lagi si fatal baru tadi berlaku. Tadi malam berlaku dan polis baru letak signboard tu untuk minta inilah saksi lah. So itu pengalaman saya yang saya sangat-sangat tak boleh lupa lah. Lepas ni tak nak malu malam-malam lagi. Terima kasih Syahida ya. Okey, terima kasih Casey. Kembali. Baik, saya suka dengan pengalaman yang diketengahkan oleh Syahida. Suaranya lantang, jelas dan kisahnya menarik pada malam ini. Terima kasih. Dan saya harap lebih pemanggil-pemanggil yang berkualiti macam tadi lah boleh hubungi saya dan ingin ketengahkan pengalaman peristiwa anda di 669-11897. Jadi soalannya, bagaimana? Saya pernah dengar seseorang beritahu saya untuk mengesan kampung ataupun perkampungan bunian
Ada beberapa perkara dikatakan, tapi saya tak ingat apa yang dikatakan sebab dah lama dan saya tak nak cakap sembarangan lah. Nanti KC macam faham pula. Jadi mungkin ada di antara anda pernah dengar. Sejauh mana kebenaran kita tak pasti, tapi kita berkongsi. Dan adakah perkara itu pernah juga anda dengar dikatakan benda yang sama tentang orang Bunian ini. 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Malam. Hai, siapa bercakap ni? Nama saya Putra. Putra, bawa panggilan dari mana ni? Daripada Bukit Batu. Ada pengalaman tentang apa, Putra? Pengalaman saya ternampak Cik Kak. Ternampak Cik Kak? Wah, ini di luar rumah lah. Bukan, sebenarnya perkara ini berlaku sebentar tadi lepas maghrib. Di mana? Di dalam rumah, luar rumah ke, di tempat bertugas ke, macam mana ni? Sebenarnya selepas saya bertugas, saya berjumpa kawan lama lah. Okey, So, jadi kita ni pergilah ke satu tempat tu. Ada satu tempat ni lah, saya tak nak ceritakan tempat ni kat mana. Tapi daerah jual tukang lah. Jadi kita ni belilah air ke makanan sikit. Duduk sembang-sembang kononnya. Sebelah kanan tu ini tempat orang menjual macam pokok bunga. Jadi sebelah kiri tu macam ada hutan-hutan lah. Jadi kita duduklah sebelah ni hutan sikit tu. Jadi setelah kita berbual, duduk. Dah lepas maghrib, dah pukul 7 lebih lah, dah 7.45 gini. Okay. Jadi saya pun ingat nak bergerak. Bila saya pandang ke arah hutan tu, saya nampaklah, perhatikan ada macam bayangan putih sedang berdiri. Dan bahagian depan tu macam ada benda hitam seperti rambut yang menutup, rupalah sama ada dia memandang ke sana atau ke arah saya kurang pasti. Setelah tu saya cuba bersihkan cermin mata lah nak kepastian. Jadi setelah tu saya pakai balik cermin mata ni, masih ada lagi dia berdiri kat situ. Jadi saya cakap dengan kawan, marilah kita bergerak pergi tempat lain. So start van, saya pun bergerak. Bila sampai ke satu tempat tu, saya tanya dia, sebenarnya tadi kau dah nampak apa-apa tak? Sebenarnya aku dah nampak, dia cakap. Jadi aku nampak gula-gula. Gula-gula? Aku nampak cakap kat bersegar-segar berdiri kat tepi semak tu. Bermakna bukan satu, tapi dua. Jadi setelah itu saya hantar dia balik. Saya pun balik lah. Itulah pengalaman saya pada hari ni tadi. Yang tadi berlaku Ya, baru tadi berlaku. Sekarang tengah goyang tak? Adalah masih terbayang-bayang tu dekat mata kelopak mata ni kan. Baguslah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih, Putra. Sama-sama. Baik, silakan 669-11897. Saya akan jawab lebih banyak panggilan pada malam ini. Ini atas maklum balas yang saya terima lah tempoh hari. Baik, kiriman-kiriman yang akan saya sempurnakan. Berikut ini adalah satu peristiwa pengalaman yang saya boleh katakan agak seram. Walaupun kiriman SMS yang ringkas tetapi isinya pedas. Wah, bagaimana kisah ringkas dan pedas? Ini cerita yang diceritakan oleh Abang Hashim. Abang Hashim berkongsi peristiwa apabila dia terpaksa bermalam di rumah kakaknya. Abang Hashim adalah seorang duda. Dan Abang Hashim katanya di sini adalah seorang duda. Tinggal ada rumah sendirilah. Tapi oleh kerana rumahnya ni menjalani renovasi selama seminggu. Dan Abang Hashim pula seseorang, saya pendekkan apa yang hujah-hujah yang panjang dikirimkan lah. Katanya, saya ni KC memang tak boleh kena habuk. Kalau kena habuk, satu saya akan bersin tanpa henti dan akan jatuh sakit. Jadi walaupun renovasi itu memang membenarkan saya untuk tinggal dalam rumah, saya tak boleh. Pastinya habuk akan berterbangan. Jadi saya buat keputusan untuk tidur di rumah kakak saya selama seminggu. Dan sebenarnya kakak saya ni pun saya tidak begitu rapat. Saya dah tak ada tempat lain nak pergi. Jadi saya tinggal bersama dengan kakak saya. Jadi seorang duda yang rumahnya menjalani renovasi, tinggal di rumah kakaknya. Jadi apa yang berlaku? Kisah yang padat dan pedas ini akan saya teruskan dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897 FM. Bila masuk malam yang kedua,
Beliau duduk tinggal di dalam rumah kakaknya. Dia terbangun di waktu malam. Terbangun di waktu malam sekitar pukul berapa dia tak pasti, tapi padanya katanya di sini, tapi saya pasti Casey, waktunya selepas 12:30 malam. Saya terbangun dari bilik, salah satu bilik yang saya tidur. Terperanjat apabila ternampak ada perempuan rambut hitam sedang menyangkung depan pintu bilik saya yang ditutup rapat ketika saya sedang nyenyak tidur. Saya terbangun kerana tersedak bauan wangi yang teramat sangat terdapat dalam bilik tersebut. Bila saya tersedak, saya bangun, kemudian cuba tarik nafas dan legakan tekak ini. Saya terpandang. Pada mulanya nampak macam bayangan. Bila saya toleh kepala, saya tengok betul-betul, perhatikan betul-betul. Astaghfirullahalazim. Kata teman kita ini, apa yang dia nampak memang menyeramkan. Perempuan Casey sedang duduk menyangkung. Bila dia menyangkung, tangan kiri dan kanan saya rasa ni, apa yang saya nampak walaupun sekejap, memeluk kakinya. Jadi dia seolah-olah berpeluk tubuh dengan kaki sekali. Rambutnya panjang menutupi bahagian depan badannya. Saya nampak, saya istighfar, saya pejam mata. Bau wangi semakin kuat, Casey. Keesokan harinya saya bangun. Kakak saya tengok, kenapa dengan kau tak cukup tidur ke? Pada mulanya saya tak nak bertanya. Tapi saya dah tak tahan, Casey. Takut malam kena ganggu, saya pun bersuara dengan kakak saya petang. Saya tanya, Kak, saya nak tanya soalan boleh tak, Kak? Apa dia? Semalam bila saya tidur, Kak, depan bilik saya nampak ada makhluk ni, Kak. Kakak saya tengok saya. Kau jangan kacau tu benda. Itu barang kakak simpan. Hah? Casey, saya terperanjat bila kakak saya mengatakan itu barang kakak simpan. Dipendekkan cerita, saya tak nak cerita panjang dan lebih detail ataupun lebih terperinci sebab saya takut, Casey, kakak saya mendengar rancangan ini. Casey, kakak saya ni ada menyimpan makhluk polong yang pernah diwarisi oleh arwah nenek saudara saya yang diturunkan pada kakak saya. Pada mulanya saya ingatkan polong tu dah dihapuskan. Rupa-rupanya belum, Casey. Masih lagi disimpan. Kakak saya simpan polong untuk bantu dia dalam perniagaan. Sesiapa yang hantar barang nak menumpaskan dia, makhluk itu seolah-olah, kata kakak saya, akan mematahkan segala gejala yang datang nak menyerang penjualan kakak saya. Untuk pengetahuan Casey, kakak saya ni jual mi soto. Sedap mi sotonya. Ramai yang beratur. Terima kasih. Baik, saudara pendengar Ria 897, sejauh mana kebenaran kisah-kisah yang diketengahkan pada setiap malam dalam rancangan Misteri Jam 12? Ingat, kita harus ingat rancangan ini sememangnya hanya satu hiburan. Jangan mudah kita percaya dan terikut-ikut. Jangan terlampau taksub, ya. Jangan pula lepas ni awak ikut apa yang diceritakan, awak percaya, jangan. Macam menonton filem-filem seram macam tu lah. Kita anggap macam tu je. Jangan terbawa-bawa sampai besok pagi. Semalam Misteri Jam 12 cakap, gini-gini ada orang cerita ni. Awak pergi ikut dah satu hal lagi, ya. Jadi ingat, jangan sampai kita salah akidah. Itu penting sekali. Tu mau ingatlah. Jadi dengar boleh. Tak kisah, sebagai satu hiburan menemani kita sedang bertugas waktu malam ni boleh. Tapi ingat, jangan salah sampai salah akidah. Baik, saya berkongsi pengalaman kisah-kisah anda pada malam ini. Dan pelbagai pengalaman peristiwa yang diketengahkan. Awal tadi masih belum terjawab soalan saya tentang perkampungan Bunian. Apakah tanda-tanda kawasan itu adalah kampung Bunian? Mungkin ada di antara anda seperti Ayah Joh ke, Raja Syahdan ke, ataupun Obak Mardi ke, siapa lagi? Encik Said Alatas, Habib Muhammad ke, Pak Raden ke, yang sedang Cik Kadi sedang mendengar, mungkin boleh berikan mungkin pendapat pandangan anda lah. Kalau ada, okey, boleh kongsilah. Kalau tak ada, tak apa. Jadi mungkin ada di antara anda yang ingin hubungi saya, boleh hubungi saya di 669-11897. Yang ini daripada Siti Marhayah.
Wah, sedap namanya. Siti Marhaya kata, Assalamualaikum Kisi, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Siti Marhaya. Saya ingin berkongsi satu pengalaman peristiwa. Dan kisah yang saya ingin ceritakan ini diceritakan oleh suami saya. Kisi, saya niat berkongsi bukan nak bangga, megah diri, bukan nak menunjuk, malah nak buat-buat cerita. Tapi ini pengalaman suami yang dia alami, dia cerita pada saya. Dan saya rasa saya nak ketengahkan pengalaman saya ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Baiklah. Kata suami saya, beberapa kali dalam rumah saya, dalam rumah kami di kawasan Teck Whye, bila suami sedang solat subuh, khususnya solat subuh, nanti dia akan rasakan macam ada orang solat berjemaah dengan dia. Pernah sekali tu dia rasakan ada seorang solat berjemaah dengan dia. Kemudian dia tanya saya, awak dah boleh sembahyang? Jadi saya tengok suami, apa abang cakap saya dah boleh sembahyang? Saya belum lagi bang, belum lagi. Biasalah Kisi sakit wanita setiap bulan ni, faham je lah. Dan bila saya tanya suami, kenapa awak cakap? Bukan awak tadi solat dengan saya? Terperanjat saya dengar. Kata suami, ketika dia sedang solat, seolah-olah macam ada orang ikut dia solat di belakang. Dan perkara ini dialami oleh suami saya bukan sekali, malah beberapa kali. Dan suami pernah tanya saya juga beberapa kali perkara benda yang sama. Itu sajalah Kisi, bukan seram pun, tetapi saja ingin berkongsi peristiwa yang pelik dalam rumah kami di Teck Whye. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Okey, kalau awak tadi kisah daripada Kak Siti Marhaya, berkongsi peristiwa tentang suami yang solat. Jadi siapa yang suaminya rasa seolah-olah ingatkan isteri yang join, yang solat berjemaah lah. Rupa-rupanya isteri kata, bang, saya belum lagi boleh solat. Siapa yang solat dengan suami pada subuh, dan perkara ini hanya berlaku pada waktu subuh saja. Okey, kita bersama dengan teman kita. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Iskandar sini. Iskandar, bawa panggilan dari mana ni? Daripada Sengkang. Ini di rumah ke tempat bertugas macam mana ni? Di rumah. Tadi dengar pasal orang bunian kan. Apa anda tahu, anda dengar tentang orang bunian ni macam mana? Ini kisah yang dicerita daripada mak saya. Ini berlaku kepada awal datuk saya. Kampung dulu. Masa dia tengah duduk di beranda, duduk kampung kan ada tempat rehat. Tiba-tiba dia nampak datuk saya berbual seorang. Di kursi goyang dia berbual seorang. Jadi mak saya tegur, berbual dengan siapa? Dia cakap suruh diam. So tiba-tiba dia nampak datuk saya angkat barang di kaki dia. Bawa benda tu di pokok pisang. Lepas tu dia macam taruh barang kat pokok pisang tu. Lepas tu dia jalan balik rumah. Lepas tu mak tanya lagi, bapak buat apa? Saya cakap tak ada, bapak taruh ada dua orang bunian tadi duduk kat kaki bapak. So daripada situ saya pun macam tanya-tanyalah betul ke benda ni ada ke tak ada kan. Apa yang mak saya ceritakan, datuk saya ni begitulah. Ini yang saya cerita dah dengar mak saya. Jadi tentang datuk anda ketika itulah dikatakan berdepan tengah. Saya cakap memang tok saya memang dulu memang boleh nampak benda macam gini. So bila dia tok saya cakap orang bunian tu nak ajak berbual dengan dia, ajak macam ajak berbual, ajak berkawan, tapi tok saya cakap jangan ganggu alam kita lah. So tok saya angkat taruh kat pokok tu, biarkan tok saya cakap dengan mak saya jangan kacau pokok tu. Terima kasih kisah anda, terima kasih kembali. Baik, silakan 66911897. Bagus, kisah yang menarik tadi dari teman kita. Dan kalau ingin hubungi saya 66911897. Yang ini kiriman SMS daripada Zaitun. Kak Zaitun kata, Assalamualaikum Kisi, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisi, semalam kakak baru balik dari seberang. Suami dengan kakak bercuti Kisi, sempena sambutan tahun baru Cina ni kan. Cutinya panjang, jadi berkesempatan untuk ke
ke luar negeri lah. Tak jauh pun KC. Kami bercuti di Melaka. Untuk 3 hari 2 malam dan baru balik semalam. Kata akak kita, Kak Zaitun ni, bila suami memandu di Lebuh Raya Utara Selatan, waktu tu ingat KC, waktu tu dalam perjalanan nak pulang ke Singapura dan sekitar pukul 1 pagi kalau tak silap Kak Zaitun. Suami sedang memandu dengan kelajuan 110 km sejam dan tiba-tiba kakak nampak ada perempuan diri di tepi jalan. Suami tak nampak, kakak perasan. Suami biasalah tengok depan kan. Jadi kakak ni pandang kiri, pandang kanan. Tiba-tiba terpandang pula ada seorang wanita. Betul KC, kakak ni KC tak tahu nak bohong. Apa yang kakak nampak, kakak ceritakan. Tapi KC, kata Kak Zaitun, pendengar Ria 897, nampak wanita ni walaupun sekejap, tapi kakak rasa macam orang yang sama. Lat lebih kurang 1 kilometer, nampak lagi wanita yang sama berdiri di tepi rod. Takkanlah KC, dalam sekelip mata dia boleh lari begitu pantas. 2 kali dalam 2 masa yang berbeza kakak nampak wanita yang sama. Bila ternampak buat kali kedua, kakak tiba-tiba mulut ni terlafaz istighfar. Suami toleh, kenapa dengan awak ni? Apa yang awak nampak? Dahlah, mata jangan berkeliaran, awak baring sudah. Jadi suami suruh kakak baring. Itu saja KC. Terima kasih dan selamat tengah malam. Itu dah pengalaman dari Kak Zaitun. Macam mana tu? Apa yang dia nampak tak pastilah. Mungkin mainan mata lah. Okey, 669-11897 Misteri Jam 12. Bertemankan saya, KC. Okey teman, boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Ya, ada juga di sini beritahu saya tentang kiriman-kiriman daripada mana ni? Nur Syafalin katanya di sini. Apa khabar KC? Khabar baik Nur. Nama saya Nur Syafalin. Saya ingin berkongsi peristiwa pengalaman ketika saya dengan suami sedang berjalan dari rumah blok kami nak pergi ke 7-Eleven. Waktu tu sekitar 11 malam dan pada mulanya nak keluar, tapi oleh kerana suami ini ada hal yang harus dia lakukan, suami kata pada saya tunggu sekejap, dia tolong teman. Jadi dia pun keluar rumah awal dari saya. Kemudian 1 jam kemudian saya dengar ada orang balik buka pintu. Jadi saya pun keluarlah sebab sebelum tu semangat nak pergi 7-Eleven. Maklumlah KC, kami berdua suami isteri ni walaupun dah berumah tangga 2 tahun masih belum lagi dikurniakan cahaya mata. Jadi ni konon-konon ni macam kami masih lagi berdating lah. Keluar malam, balik malam. Ya, jadi kata Nur Syafalin, bila suami kata dia terpaksa bantu temannya, dia suruh saya tunggu di rumah sekejap. Jadi saya duduk tunggu. Sejam lebih kemudian saya dengar orang balik buka pintu KC. Saya pun semangat lah dari dalam bilik ni. Marah pun ada, sedih pun ada, tapi tak apalah, mungkin kawannya lebih memerlukan. Saya bangun nampak suami terus masuk dapur. Saya pun dengan segera saya jalan ikut suami dari belakang. Saya tanya, "Bang, nak keluar, nak pergi tandas Jadi saya pun buat bodoh lah. Suami saya masuk dapur, saya kata nak pergi tandas, dia jalan masuk dapur dan saya pun duduk di ruang tamu. Bila saya duduk di ruang tamu, kenapa gelap pula ruang tamu aku? Saya pun bangun buka lampu ruang tamu. Sedang duduk, saya dengar orang nak buka pintu lagi. Bila tolak pintu, terperanjat nampak suami saya balik. KC, terus saya toleh. Saya buka lampu dapur, tengok di tandas, langsung tak ada orang KC. Ya Allah KC, punyalah takut meremang bulu rumah saya. Suami saya pula cakap dia buat lawak. Kenapa dengan awak ni nampak hantu? Saya tak tahu apa nak cakap. Tapi malam tu memang cukup menyeramkan. Saya terbayang-bayang KC, wajahnya sama, bentuk tubuhnya sama. Sama, 100% macam suami saya. Jadi saya sangkakan suami saya balik lah. Mungkin dia masuk tandas, buang air kecil. Saya tunggu beberapa saat suami buka pintu, suami balik. Itu dia kadang-kala tu dalam rumah periksa dulu siapa sekarang ini sedang baring duduk di tepi anda. Adakah suami anda betul-betul sedang tidur berdengkur tu, ataupun yang berdengkur tu bukan suami? Berhati-hati ya.
Pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan pengalaman misteri anda. Anda boleh hubungi saya di 66911897. Banyak SMS yang saya terima, kisah-kisah misteri, dan mungkin ada yang katakan di sini tentang bunian dan sebagainya. Dan pastinya sekali lagi peringatan pada anda dan saya untuk semua, rancangan ini hanya satu hiburan, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Kisah selanjutnya akan saya buka talian 66911897. Bagaimana dengan anda pada malam ini? Wah, kita akan teruskan dengan kisah-kisah misteri di FM 897. Bertemankan saya Casey bersama dengan saya. Hello, selamat tengah malam. Hello, selamat malam. Ya, siapa bercakap ni? Kak Ima. Buat panggilan dari mana Kak Ima? Daripada Wampo. Dan ada pengalaman yang Kak Ima nak ketengahkan ni tentang apa Kak Ima? Adalah baru juga berlaku last week. Masih anak Kak Ima nak mendirikan rumah tangga. Jadi ketika majlis ataupun bagaimana? Belum. Majlisnya hari 6. Hari Jumat tu kita potong bunga rampai. Waktu tu lah terjadi peristiwa ni. Silakan. Okey, dah boleh on air sekarang? Ya, boleh, silakan. Okey. Peristiwa tu terjadi pada minggu lepas. Okey, waktu tu anak Kak Ima nak mendirikan pernikahannya lah pada hari Sabtu. Jadi malam hari Jumat tu excited lah, potong bunga rampai lah, apalah. Saya dah potong, dah siap-siapkan. Habis Kak Ima masuk tidur lah, rehatkan macam besok nak sibuk. Sekali tinggal dia dengan kakak dia, dengan adik-adik dia kat luar. Lepas tu, yelah kalau kau dah dengar apa-apa pekik lah agaknya, mungkin dia tak kesampaian nak pekik agaknya. Habis Kak Ima bangun pagi, nangis-nangis dua-dua, asal ni? Dia cakap, mak, tadi malam kan adik dengar kat luar, bila adik berbual dengan bakal suami dia lah. Berbual dalam telefon, sikit dia kata, ada orang nyampuk kat luar, mak. Dia kata, besok kau akan nikah, dia tengok. Suara-suara lelaki. Lepas tu dia cakap, adik tak panggil mak? Tak boleh panggil, mak. Dia kata, adik dan kakak dah berselimut kat tak boleh buat apa-apa, dah jam dah. Tapi memang sebelum majlis perkahwinan dia tu macam-macam hal yang berlaku, Desi. Ini kira rintangan yang melanda ni banyak sangat lah. Banyak. Yang masih hari Jumaat malam tu Kak Ima, suami, kakak angkat masak bersama tau. Nasinya dah dikukus, lepas tu kita nak tak jadi. Dah dikukus dulu tau, Casey. Bukan tak dikukus, dah dikukuskan. Lepas tu dah dikukus kan, kalau kita masak nasi biryani, kalau kita nak kukus kan cepat kan. Tak perlukan banyakkan kata orang air. Habis kita daripada pukul berapa sampai suami Kak Ima dah penat, turun naik ambil sukan ni, benda tu tak jadi. Tetap juga biji limau. Jadi macam mana? Akhirnya bagaimana masalah nasi tak masak tu dileraikan? Last sekali kakak angkat dah geram. Dia cakap dengan suami, okeylah kita macam inilah. Kita cuba kata orang taruhkan api kat atas tu kan, kat atas periuk nasi tu. Cubalah. Pun tak boleh juga, Casey. Alas Kak Ima cakap, Kak Ima yang dah buka mulut. Kak Ima cakap, dah lah, dah giwak, sudah. Kak Ima cakap, tak payahlah. Kak Ima macam dah tahu hati tau. Biarlah biji lima go ahead aje lah, Kak Ima cakap. Tapi kakak angkat ni tak puas hati. Kita ni bukan tak kata orang tak percaya sangat lah kan. Kata orang macam nak percaya bomo 50-50 lah kata orang kan. Jadi Kak Ima cakap, dah Kak Ima dah betul dah give up. Dah tak payah dah pukul 11 ni. Kak Ima cakap jemputan dah nak datang, apa yang ada kasih je lah. Sekali suami dengan kakak angkat ni kita macam tak puas hati tau. Dia orang masih lagi cuba. Alas kakak kata, aku dah nak balik tau, dah 11 lebih ni. Kata tidak perlu. Saya dengan dia, mudah-mudahan Allah berikan kita satu keyakinan hari sekarang kan. Kita tawakal pada Allah je cakap. Dia tutup. Kali aku balik tau dia cakap. Jadi tak jadi korang tengok sendiri lah. Kini aku dah pukul berapa ni, dia cakap. Saya nak masuk tempat lain lagi. Dia cakap dengan dia, okey lah. Sekali last kita try buka, jadilah tak nak. Tapi waktu orang makan okey tak, Casey. Bawa balik semua orang komplain. Kita bungkuskan orang nasi kan. Makan dekat majlis Kak Ima, nasi tu lembut. Semua bawa balik kat rumah, semua tanya dia orang, dia cakap, asal aku bawa balik kat rumah nasi kau keras kan macam batu. Dia cakap macam
keras lah, macam tak jadi nasi tu. Tapi dekat majlis tu dah makan bertambah. Tapi bila time bawa balik keras. Kak macam entah, aku pun tak tahu. Jadi Kak Ima masak ni, ini adalah syarikat anda ataupun masak hanya untuk anak? Untuk anak lah. Kak Ima memang buat kerja kahwin ni, kakak angkat nak masak. Jadi kita ni betul royong lah. Betul royong lah. Jadi ingatkan, okey lah, kata nasi bajet. Bagi orang masak mahal kan. Jadi kita boleh ini masak. Bukan bajet, ini bagus. Ini mengeratkan lagi hubungan silaturahim dengan adik-beradik semua. Kata orang apa tahu, at least something tak membuang-buang kan. Kata orang kita masak. Tapi bila tengah masak tu, boleh jadi gini. Memang berapa jam ni Casey masak. Lauk sempurna tau Casey. Lauk semua jadi. Nasi satu jadi masalah. Tu kakak cakap, aku nak taruh susu lagi dah berapa banyak tea ni, dia cakap. Nanti muak pula orang makan. Tapi dia yang Kak Iman dah betul-betul marah sangat. Pukul 11 dah betul-betul bingit betul. Berapa jam ni dah kukus. Kalau tak kukus tak apa. Orang macam kau dah kukus once, kalau kau dah kukus mesti boleh, orang cakap. Pasal dah tengah masak kan. Cuma tinggi atas ni aja. Tapi sekarang dah tinggi kot je gitu. Bila orang makan lembut, bawa balik keras. Semua orang cakap Kak Iman. Kak Iman tanya diorang, macam mana kau balik nasi aku? Keras tau bawa balik, dia cakap. Keras? Tapi makan dekat majlis tu lembut, bawa balik keras. Kenapa entah, aku pun tak tahu pasal. Tapi ini bukan orang mungkin nak dengki, tak adalah tak rasalah. Itu Kak Ima tak berani nak menuduh, tak berani cakap apa-apa lah kan. Tapi masa yang Kak Ima kemah tu kan, Kak Ima ada nampak 4 batang lidi, okey, sebelah merah, sebelah ini apa macam kira plain biasa lah. Lidi tu bentuk merah bawah setengah. Kak Ima ada terfikir tau, betul-betul benda tu kat sebelah Laut Dalca. Kak Ima ternampak. Habis Kak Ima nak bilang suami, pasal suami Kak Ima memang orangnya dia tak begitu yakin dengan ni semua. Tawakal pada Allah lebih mulia daripada dia cakap. Jadi Kak Ima, apa benda ni? Jangan-jangan Pakcik Kemah ni taruh kot. Kak Ima cakap, pasal Kak Ima cakap minta pendinding kan. Tapi Kak Ima buang Pakcik Kemah kata, abang belum buat apa-apa lagi, Dik. Habis apa yang kat tepi tu lidi 4 batang tu? Habis dia cakap, lidi apa Tak tahu, ada lidi paruh merah, paruh biasa. Tapi dicat merah atau lidi tu 4 batang. Entah, abang pun belum tak pasti, dia cakap. Tapi dia ada bilang Kak Ima, dia kata yang masih kau nak buat kerja kahwin 13 hari bulan tu, dia bilang Ima lah, masih adik nak buat kerja kahwin tu, abang diserang 77. Dia cakap, dekat Woodland, dia cakap. Cakap dengan dia, ya ke bang? Ya, dia kata, abang tak bedi. Terus terang abang ikhlas, dia cakap. Cermin lori abang pecah satu, dia cakap. Pasal dia ada cakap, insyaAllah abang cuba tolong pasal masih kita nak buat kerja kahwin ni kan. Berturut tau Casey, 2 minggu punya dalam kita nak beranak si bertekak je. Lepas suami anak. Kak Ima lah jadi macam tak tahu kenapa buka mulut dengan suami marah. Buka mulut dengan anak marah. Macam Kak Ima jadi sedih, apa salah aku Sampai anak-anak macam cakap, kenapa jadi gini? Alah saya bilang abang ni cakap cuba Ima banyakkan zikir, banyakkan kata orang malam tu semain tahajud ke apa-apa. Saya dengan insya-Allah lah bang cubalah dik. Pasal apa? Kita ni tak sangka orang niat tak baik dengan kita. Biar kita fikir buruk dan fikir baik. Jadi malam tu Kak Ima zikir lah. Suami pergi kerja malam kan, duduk seorang-seorang zikir. Ya Allah tunjukkanlah kebesaran kau kan. Minta pada Allah. Alah kurang tu Casey. Kurang, timbul pula masalah nasi. Yang bukan-bukan yang datang tu. Kak Ima pun tak tahu apa salah Kak Ima nak beranak. Itu je, macam Kak Ima macam jadi sampai sekarang question mark ni tau. Apa salah aku Apa nasi boleh tak masak? Lauk sempurna, tapi anak-anak cakap, mak, lauk kurang garam tau. Ya ke? Dah banyak tu garam mak taruh. Habis tanya kakak pun cakap kurang garam. Ya ke? Padahal kita cekut tu dengan selawat atas Nabi semua tabu. Selalunya masak boleh apa, kenapa ni kali tak boleh? Tapi tak tahu apa motifnya lah. Tapi Kak Ima bersyukur lah, walaupun orang sesiapa lah yang mendengar ni kan, kalau dia ada niat tak baik dengan Kak Ima, tapi Kak Ima serahkan pada Allah, betul tak? Alas anak Kak Ima pun selamat juga mendiri rumah tangga. Alhamdulillah lah. Inilah dugaan yang Kak Ima tempuh, yang hari Jumaat tu dia dengar orang kat luar bersuara lelaki. Jadi untuk Kak Ima dan anak lah, semoga Maliga yang baru dibina ni akan terus berkekalan lah. Juga dapat anak menantu, dapat cucu yang baik-baik insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Kak Ima kembali. Selamat.
Kita ke hujung talian, silakan 669-11897. 669-11897. Dan kisah-kisah pada malam ini ada juga kirimkan SMS kepada saya. Saya akan baca SMS dahulu sebelum saya jawab panggilan selanjutnya. Yang ini daripada teman kita, katanya Casey. Rumah saya dulu kawasan UT. Juga pernah saya alami seperti ada orang bunian di dalam rumah. Apa tak Casey, waktu itu anak lelaki saya baru berusia setahun. Dan anak saya Casey, kalau saya sedang buat kerja rumah atau memasak, dia suka ke biliknya. Dia akan bermain. Mainannya seolah-olah ada orang melayan. Ketawa seperti dia sedang mengagar anak-anak saya ataupun anak saya digelitik. Akan seperti bercakap, baby talk lah bunyinya, macam itulah dengan seseorang. Saya pula Casey, kadang-kadang barang-barang saya hilang. Buku resepi sendok entah ke mana. Saya sering beritahu suami tapi tak pun teringat apa-apa sehingga kita cerita pada saudara mara kawan-kawan. Responnya mereka mengatakan sama. Mereka kata cuba cakap kuat-kuat bila orang hilang, bila barang hilang, dan kasihlah balik barang aku. Dan Casey pernah kakak mencuba katanya. Pertama, kedua kali tak ada apa-apa, tapi yang kali seterusnya bila senduk yang baru dibeli hilang, geram dibuatnya. Katanya lagi, saya cuba cakap kuat-kuat. Berapa hari Casey senduk tu ada di dalam almari baju. Kadang-kadang tu lepas maghrib boleh kedengaran macam orang mengaji Casey, tapi tidak tahu dari mana. Sungguh sayu terdengar suara di telinga ini. Sekarang saya dah pun pindah. Entahlah Casey betul ataupun tidak. Seperti mana kawan-kawan saudara Mara cakap, orang bunian dalam rumah saya dari Lin 81. Yang ini daripada kiriman Ober Mardi. Katanya di sini Casey, orang bunian ini tidak akan dekat dengan orang yang hatinya kotor. Orang bunian ini tidak akan berdamping dengan orang yang hatinya busuk. Selalunya, lazimnya orang yang lurus bendul, yang baik sangat-sangat. Hatinya baik, tak pernah ada niat jahat, tak pernah ada niat udang di sebalik batu, kata Ubek Mardi. Barulah orang itu akan didatangi orang-orang bunian, dijadikan sebagai salah satu penduduknya. Jadi orang ini selalunya akan ikut. Sebab apa? Lurus bendul. Ingatkan, orang bunian ni adalah manusia biasa. Sebab mereka macam kita. Tangan, kaki, kepala semua ada. Mereka juga menunaikan haji, kalau Casey nak tahu, kata Ubek Mardi. Jadi bila orang yang lurus bendul, yang baik sangat-sangat, tak pernah sangka buruk, hatinya suci bersih, akan didampingi oleh orang bunian. Dibawa masuk ke dalam perkampungannya, dijadikan sebagai penduduk mereka. Casey pernah dengar, kata Ubek Mardi, orang bunian yang ganas, orang bunian yang garang, yang marah, yang hodoh. Tak pernah kan? Sebab mereka ni orang-orang yang baik. Kerja mereka 24 jam adalah untuk memuji kebesaran Allah, adalah untuk sembahyang, melakukan kebaikan. Sebab itulah hanya yang baik-baik saja akan nampak. Sekiranya kalau ada mereka, di antara mereka ceritakan pernah nampak, saya rasa tidak boleh percaya. Kalau orang tu baik hatinya, suci, solat tak lepas, mungkin saya boleh percaya. Tapi kalau tidak, mungkin itu cerita yang direka-reka. Ubek Mardi. Itu dia pendapat pandangan macam-macam tentang orang bunian. Ubek pun bersuara. Jadi sejauh mana kebenaran, jangan ia dijadikan sebagai satu landasan untuk kita percaya dan menimba ilmu. Bukan tanya mereka yang arif lah, guru-guru anda yang bertauliah macam itulah. Apa jua yang diketengahkan hanya pendapat pandangan individu saja. Baik, di sini tadi Ubek ceritakan jadi orang yang baik-baik lah, hatinya bersih, suci macam itulah. Tak pernah sangka buruk kat orang, tak pernah buat jahat. Itulah orang-orang yang dikira yang suka didampingi oleh orang bunian. Jadi mungkin jawabannya di Facebook ada mengatakan, wah 100% setuju, betul kata Ubek Mardi. Yang ini pula kata, wah Casey, memang saya setuju Casey. Tak semua orang boleh nampak orang bunian. Yang baik-baik saja Casey. Kalau orang-orang yang tak baik ini nampak, saya question mark sikit. Tapi tak apa, kisah menarik malam ni best. Okey. Yang ini pula kiriman-kiriman SMS yang saya terima. Ada yang kata, okey, ni dah baca awal tadi. Pengalaman dari kiriman SMS yang ingin saya ketengahkan. Yati kata, nenek saya pernah cerita. Waktu nenek saya hamil anak yang sulung, abang pada mak long lah, 7 bulan. Tiba-tiba kandungan nenek saya hilang.
Dan dikatakan difahamkan orang Bunian yang ambil anak dalam kandungan nenek saya. Wallahualam. Entahlah, dari Yati yang berkongsi pengalaman. Okey, bayi mungkin hatinya suci bersih belum lagi dilahirkan ke dunia tu, kira macam kain putih lah. Mungkin boleh terima macam tu lah, tapi tak tahulah betul atau tidak ya. Yang ini daripada pendengar kita Lin dari Tampines. Selamat malam Kisi. Saya ingin berkongsi tentang pengalaman saya ini berlaku beberapa tahun lalu. Saya sedang menaiki bas privat dari tempat saya bertugas dan turun di simpang antara Bedok Reservoir dan Tampines. Kemudian, saya akan berjalan kaki sampai ke rumah. Pada satu malam, saya sampai di tempat biasa. Tapi bila saya sampai di tempat biasa yang saya katakan tu, agak terlambat sedikit. Saya pun jalan menuju ke arah Tampines. Dan waktu pada itu, hampir pukul 7 malam. Setibanya saya di simpang 4, iaitu di junction, saya terpandang pada sesuatu yang sedang terbang. Betul Kesi, ternampak ada benda sedang terbang. Warnanya, kalau tak silap, warna putih. Dari salah sebuah flat, nak dikatakan bentuknya macam seekor burung. Tapi, kalau nak dikatakan burung, besar Kesi. Dari pandangan memang besar. Dan benda itu hanya berkibas sayapnya. Hanya 2 kali dan terus hilang di kawasan hutan. Di atas bukit tempat bekas quarters warden. Sehingga ke hari ini, saya masih lagi tertanya-tanya apakah mungkin makhluk putih yang terbang kemudian hilang yang saya ternampak pada hari yang saya maksudkan. Ada yang menyatakan makhluk itu boleh menyerupai seekor burung putih yang sangat besar. Terima kasih dari Lin yang menetap di Tampines. Baik, kita ke hujung talian 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hai, selamat tengah malam. Siapa tu? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bercakap ni? Di KC Ya, saya. Siapa ni? Saya Zain Zain. Zain buat panggilan dari mana, Zain? saya buat panggilan daripada Central dekat apa ni Waterloo sini lah. Dan ada Zain ada pengalaman nak ketengahkan tentang apa ni? Soalnya pasal saya sekarang dekat on the air, right? Okey, maaf Ini bukan tak ada yang menakutkan apa, tapi pasal tentang soal orang Bunian silakan. Saya pernah dulu tahun 20 tahun lepas saya menjalani khidmatan negara. Kita pergi Brunei. Tapi dalam Brunei itu kita ada morning walk lah, daripada morning slightly after breakfast kita pergi naik bukit lah Pertengahan jalan kita jalan ni squad, macam satu bukan platoon tu, squad. Tapi saya nampak ada macam orang makcik, satu makcik, 2 pakcik lah. Orang tengah solat tadi, dekat atas macam pendalaman lah Tapi bila dia melintas, dia beri salam dengan saya tau. Saya jawab salam, pasal saya yang kat belakang tengah pegang parang tebas-tebas ni. Pasal tempat jungle tu kan macam banyak inilah bushes semua kan. Kita potong sekali. Lepas tu bila saya tanya kawan-kawan dah balik ni camp, diorang cakap tak nampak lagi. Padahal jalan dalam satu squad lah. Tapi bila dia beri salam, saya jawab lah. Tapi yang depan-depan diorang tak tahu lah. Padahal dia datang cross kita punya way tau. Bila saya tanya diorang dekat camp, diorang cakap diorang tak nampak langsung siapa pun. Ini dia sampai sekarang is like my mystery lah. Itu je kisah. Ya, pasal tapi saya tak boleh kata itu bunian ke ataupun tak pastilah pasti. Apa yang tak pasti saya tak boleh kata apa-apa lah. Betul. Cuma ini nak share dengan KC dengan orang-orang misteri yang ni je lah Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Itu dia pendengar kita. Silakan 669-11897. Baik, yang ini pula kiriman daripada pendengar kita. Namanya siapa ni? Kejap saya periksa. Ini dia Abdul Malik. Encik Abdul Malik kata, wah, malam ni ramai kiriman SMS dari jejaka dan juga panggilan bagus-bagus. Kalau selalunya ramai kaum hawa bercerita, tapi malam ni lebih pada jejaka. Kata Encik Abdul Malik ingin berkongsi peristiwa pengalaman yang menakutkan beliau. Katanya saya pernah balik dari tempat tugas dan KC saya tinggal di Tampines. Dan perkara ini berlaku agak lama, 15 tahun yang lalu. Daripada tempat letak motosikal, kalau saya nak ke kolong blok rumah saya, ada longkang KC. Longkangnya yang ditutup dengan
pagar ataupun dengan mungkin dengan jaring apa tak tahulah yang besi itulah, pagar besi yang ditutup longkang tu, dan boleh tengok kalau kita tengok bawah tu sulur tu ada longkang kecil dalamnya lah. Jadi itulah pengalaman saya ketika saya berjalan. Di bawah saya tu beberapa tapak tu ada beberapa longkang yang ditutup dengan pagar besi tu. Kata Encik Abdul Malik, saya pernah ini 15 tahun yang lalu di Tampines. Sedang berjalan, tiba-tiba dengar orang panggil nama saya dari dalam longkang KC. Saya terhenti. Kemudian kata Encik Abdul Malik, saya berhenti seketika. Saya boleh jenguk bawah longkang tu. Tengok lama KC, perhatikan lama KC. Tiba-tiba bila nampak wajahnya KC, pula waktu saya sedang berdiri, mungkin cahaya bulan tak terang. Bila saya bergerak ke tepi sedikit, cahaya bulan tu terus dapat memancar masuk ke dalam longkang. Ternampak wajah yang hodoh, kulitnya terkupak-kupak, sedang memerhatikan saya. Saya istighfar dan KC semacu-macu saya ketika itulah. Waktu tu muda, belum lagi berumah tangga. Saya lari macam lipas kodong, nak naik lift fikir 2 kali KC. Walaupun rumah saya, kalau lift zaman dulu ni KC, belum ada lift yang mungkin setiap lantai ada lift. Jadi terpaksalah saya naik tangga sampailah tingkat 5 rumah saya. Terima kasih dan selamat tengah malam KC. Baik, pendengar Ria 897. Ini ada kiriman SMS daripada pendengar kita namanya Al-Malik. Kalau tadi Cik Abdul Malik, yang ini lain pula, orang lain bukan orang yang sama. Ini Al-Malik kata, salam bro, saya katanya berpegang pada Al-Quran. Allah berfirman, tidak aku jadikan jin dan manusia semata-mata untuk menyembah aku. Bagi yang tidak ada orang bunian ataupun katanya sini atau kampung bunian, Melayu memang kaya dengan bahasa pinjaman. Bagi yang berpegang pada bahasa Melayu pasti tahu nama-nama yang diberikan pada jin-jin tersebut. Benar-benar ada jin Islam dan jin kafir. Bagi saya, kalau sebut saja orang bunian, di kalangan orang Melayu akan cakap sesuatu tentangnya yang baik-baik. Itulah jin Islam yang dianggap baik sebab mereka boleh baca Al-Quran dan yang sering dikaitkan dengan penculikan hanya pada orang yang baik-baik sahaja. Yang ada itu dibiarkan diri mereka atau di antara mereka berkawan atau bermain-main dengan makhluk jin yang kata orang bunian atau anak bunian. Bro KC, setahu saya, sabda Rasulullah SAW. Wah, dah macam firman sabda pula awak ni Ya, ini kata beliau, bukan kata saya jangan sesekali bersahabat dengan jin, kerana sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Salam bro. Sekian, terima kasih. Renungkanlah. Okey, kiriman-kiriman yang lain-lain yang ada saya terima sini. Kata Kak siapa ni? Oh, ni dia. Kak Wahyu berkongsi pengalaman yang ringkas. Katanya, KC, selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Kakak ingin ketengahkan satu peristiwa. Pernah kakak ni ada barbecue di salah sebuah kawasan di Pasir Ris. Entah macam mana kakak boleh ajak suami untuk berjalan dekat taman tersebut. Dan apabila berada di betul-betul depan Pasir Ris Warm, kakak tanya pada suami, ni tempat apa dalam ni nak masuk? Suami kata, dalam ni gelap tau, tak ada lampu. Dan suami pun bercakap, kalau awak nak masuk, saya bawa awak masuk lah. Ya ke? Jadi saya kata Kak Wahyu, saya pun tak pernah masuk sebenarnya tempat ni KC. Dan tak tahu pula tempat ni adalah tempat yang ... katanya sini mungkin keras lah dia segan nak cakap ni. Jadi saya dengan suami pun masuk dalam. Pada mulanya tengok macam seronok lah malam berdua-duaan dengan suami. Jalan makin lama makin dalam. Kemudian suami ni tiba-tiba pergi mulutnya KC. Boleh saya katakan mulutnya tak ada lesen. Kata Kak Wahyu. Dah dalam tengah-tengah, suami kata apa? Awak tahu tak ini tempat apa? Apa? Saya tanya balik, ini tempat apa bang? Awak kan dengar Misteri Jam 12. Inilah Pasir Ris Warm yang diorang katakan banyak pontianak kat sini. Bila saya dengar suami cakap macam tu, saya toleh, abang, apa bercakap macam ni, tempat macam ni? Saya marah suami. Suami tengok saya, tak ada apa-apalah. Jadi KC, pendengar Ria 897 FM. Kak Wahyu dan suaminya berjalan. Lalu jalan terus. Bila berada terus di hadapan, langkah kakak dengan suami semakin lama semakin perlahan. Sebab apa KC? Dari jauh dapat dengar tangisan dalam tempat yang gelap gelita. Dengar suara perempuan menangis. Kakak toleh tengok suami.
kakak terus genggam tangan suami. Bang, dengar tak bang? Kami terus bergerak semakin perlahan tapi semakin ke depan. Langkah dan langkah dan langkah terperanjat Casey. Walaupun gelap, dah sampai dekat baru nampak Casey. Casey, nampak ada tak tahulah makhluk apa ni. Tapi kakak rasa macam manusia dari belakang. Sedang duduk bukan di atas lantai kayu, bukan. Sedang duduk dekat pagar di kawasan Pasir Swamp pada malam yang kakak sebutkan awal tadi. Memang menyeramkan bila nampak keadaan wanita yang sedang duduk atas riling kayu, Casey. Kakak dengan suami tak berani lalu lintas tepi wanita itu. Malah kakak dengan suami terus pusing ke belakang dan keluar daripada mana kami masuk. Terima kasih Casey dan juga selamat tengah malam. Okey, itulah antara kisah yang diceritakan Ayuh. Suami isteri nak berdating pun benda ni tak kasih can Baguslah. Lain kali saya nak nasihatlah pada makhluk-makhluk ni, awak ganggu orang-orang yang bukan muhrim masuk tempat macam tu, biar dia cabut Suami isteri biarlah. Inilah kan mengeratkan hubungan silaturahim, merapatkan lagi masjid yang dibina tu. Kesianlah Kak Wahyu dengan suami terkena gangguan, baru nak beromantis Tapi apa nak buat? Betul lah, itulah dikatakan antara perkara akan dilakukan adalah menyesatkan, menakutkan, melarikan akidah. Jadi kalau nampak tu, faham-faham je lah nak buat apa kan. Baik, ingat setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Yang ada suka dengan lagu-lagu diputarkan di FM 897. Dia kata lain kali main kata PM lagu kumpulan Fair ke Kasawar ke Sweet Child ke. Ini PM ni tahun bila ni awak? Saya rasa PM ni 1967 kalau tak silap dah tua pun PM ni. Ada kata Casey lagu Girik Bob kata, wah Casey lagu meletup babe, teringat dulu bisa lama. Bisa lama ke apa? Okey, kita ke hujung talian 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa tu? Saya Rek Rod. Dan ada pengalaman Rek Rod Ya. Ini yang tempoh hari ada pergi konsert ambil gambar tu Saya. Yang pakai pun saya ada call juga. Baju tengkorak Ya, saya. Tahulah, saya ingat ni. Okey, dan ada kisah pengalaman tentang apa Rek Rod? Silakan. Okey, ini berlaku waktu saya Perkhidmatan Negara dululah. Silakan. Dalam tahun 2002. Waktu itu saya dalam infanteri lah, tapi camp mana saya tak mau bilang lah Okey, waktu itu tu saya tengah menjalani latihan di sebuah hutan di Singapura, tapi di barat Singapura lah, hutan mana saya tak mau namakan lah. Jadi waktu itu ada satu kawan saya di dalam platoon saya ni, dia memang suka macam menakut-nakutkan orang, jangan pakai macam benda-benda gini lah semua Jadi waktu itu saya tengah buat stand to lah dengan sarjan saya. Jadi kalau siapa yang dalam ambil tahulah apa maknanya stand to tu. Jadi masa tu tengah stand to, saya terperasan kat satu pokok ni macam ada gula-gula sedang berdiri. Jadi saya ingatkan mula kawan saya lah. Jadi saya tegur sarjan saya cakap, kau tengok budak ni asyik nak kacau orang saja. Paling dia kau kena betul-betul baru tahu. Jadi kita pun ketawa-ketawa lah, gelak-gelak. Ingatkan tu kawan saya. Masa tengah gelak-gelak tu, tiba-tiba benda tu terus macam meluncur ke atas, macam terbang meroket ke langit gitu. Terus hilang. Hilang. Lepas tu saya pun terkejut lah, tergamam kat situ. Jadi sarjan saya pun cakap, okey bro, aku rasa kita kat Pambaran, kita balik base pun cantik lah. Saya pun okey lah, saya pun angkat kaki jalan. Sambil jalan tu saya bacalah surah yang apa saya tahulah Jadi bila dah lepas 5 minit tu, teman saya dengar macam ada orang pekik. Satu kat Cina ni, dia terpekik. Dia larikan diri. Jadi saya ternampak dia, saya panggil dia. Dia datang kat saya tanya dia apa jadi, what happened. Dia cakap ada body bag tengah kejar dia. Cakap body bag. Dia cakap
macam yang orang Melayu, yalah, dia describe lah benda tu kan. Jadi saya cakap, oh I see, okay, never mind. You just be here, relax, just don't do anything. Jadi sergeant saya pun dah faham lah, dah tahu kan. Jadi kita cuma macam baca-baca kena air, kasih dia minum je lah, tenangkan pemikiran dia lah. Kita pun lepas tu tak patah balik tempat kita punya position pun tak berani. Jadi sarjan saya cakap, kuasa kita relax sini je sampai rest of the platoon balik je lah. Itu sajalah. Terima kasih pengalaman ketika menjalani perkhidmatan negara. Tapi sekarang reservis semua dah habis lah. Reserve belum lagi. Belum pelan kayu. Terima kasih ya. Okey, terima kasih. Itu dia peringkat kita. Dan kita akan terus berkongsi satu kiriman email ingin saya bacakan. Yang ini datang daripada seorang pendengar yang dah pun ikut suami bermastautin di luar negara. Maklumlah suami Mak Sali kan. Jadi kata Kak Linda Fred. Kak Linda Fred ke Fred? Minta maaf kalau saya sebut. F-R-E-E-D. Saya rasa Fred lah. Linda Fred berkongsi pengalaman. Katanya kisi kakak orang Singapura. Tapi ketemu jodoh dengan bangsa asing. Jadi sekarang ini menetap di Amerika bersama dengan suami. Rumah-rumah di sini Casey banyaknya kalau tinggal semua rumah-rumah sebuah. Pengalaman kakak ingin ceritakan ini ketika kakak bangun awal pagi nak siapkan sahur. Nak bersahur bersama dengan suami dan 2 orang anak. Jadi suami dan anak kakak waktu tu sedang nyenyak tidur. Dan perkara ini berlaku pada bulan Ramadan. Itulah yang buat kakak rasa muskil. Kata bulan Ramadan, makhluk-makhluk hantu semua kena ikat. Jadi saat kakak berada di kawasan dapur sedang keluarkan makanan-makanan yang disimpan dalam peti ais nak dimasukkan dalam microwave. Kalau di sini kisi, lazimnya kita akan beli makanan-makanan, siapkan makanan-makanan semua dalam satu bekas dan ditutup dengan plastik. Nak makan senang, keluarkan, masuk dalam microwave, dipanaskan, dah boleh makan. Jadi pada waktu disebutkan, sedang kakak panaskan makanan yang dikeluarkan dari peti ais, tiba-tiba terperasan macam ada perempuan berdiri di tingkap dapur kakak sedang memerhatikan kakak. Bila kakak ternampak, makanan yang kakak pegang tu di tangan kakak terlepas, jatuh habis semua. Berkicah kisi lantai dapur kakak. Bila kakak benda tu dah berkicah, kakak pun membungkuk sambil tu bersihkan, kata Kak Linda Fred. Sedang bersihkan, dengar orang ketuk tingkap tak beberapa kali. Kakak mati-mati tak nak toleh tengok atas. Jadi kata Kak Linda, setelah semua kakak dah bersihkan, apa jua kakak lakukan, tak nak pandang ke arah tingkap. Kemudian dengar bunyi telapak kaki. Jadi bila pandang, tengok suami dah bangun dengan anak-anak nak bersahur bersama dengan kakak. Suami jalan ke arah kakak. Kemudian anak kakak seorang anak perempuan berdiri depan pintu dapur tak nak masuk dapur. Kakak panggil, suruh masuk dapur, kita nak makan. Tapi dia tak nak bergerak kisi. Kemudian dia tunjuk dekat tingkap. Kakak toleh belakang tak nampak apa-apa waktu itu. Tetapi anak perempuan kakak yang berusia 8 tahun seolah-olah nampak sesuatu di tingkap dapur. Entahlah kisi, itulah satu-satunya pengalaman. Dan untuk pengetahuan kisi, kakak memang gemar rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman kakak. Dari Linda Fred di Amerika. Terima kasih. Okey, itu dia pengalaman Wah, bagus Untung betul lah kalau ada mungkin saudara mara ke yang ada tinggal luar negeri mungkin tinggal di Amerika. Ayolah, satu hari lah nanti saya nak pergi Alaska, nak tengok Aureola Borealis, Northern Light. Dan saya difahamkan ada berita baru ni, saya tadi dapat tahulah tentang sekarang ini Aureola Borealis boleh dilihat khususnya di kawasan Northern Hemisfera, iaitu Hemisfera Utara. Boleh lihat cahaya lampu ataupun cahaya di langit yang berwarna-warni yang cantik sangatlah. Inilah dia alam semula jadi ciptaannya yang cukup mengkagumkan lah. Jadi itulah, satu hari nanti nak ke sana lah Alaska ke mungkin pergi Finland ke untuk tengoklah Aureola Borealis. Apakah tempat-tempat negara mana yang anda ingin pergi tapi sampai sekarang belum tercapai hasrat anda? Haraplah kita doakan antara satu sama lain lah Semoga kita dapat ke sana. Antaranya saya nak pergi juga Old Trafford, Manchester United Stadium. Side track sikit dah pukul 2:08.
Cakap 28 minit pula. Baiklah. Burung tiung makan betik, saya balik pun cantik. Jumpa anda esok malam dalam satu lagi episod Kelab Kelakar Seram bertemankan saya Casey di FM 897. Terima kasih bagi anda yang berkongsi pengalaman anda, yang hubungi saya, yang SMS, yang email. Terima kasih yang temankan saya setiap malam. Tanpa anda tak ada kisah lah malam ini ya. Dan ingatlah, kita ingat kan antara satu sama lain lah. Setiap yang datang yang baik itu datang darinya. Dan saya hanya penyampai di udara saja. Terima kasih dan jumpa anda di lain kesempatan. Bye-bye.